rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuni wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Yang berusaha Tuan Pengurusi Surau An-Nasriyah Kampung Pendiat, seluruh jawatan kuasa dan seluruh tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu taala diberi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam surau ni yang penuh mulia, dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat diberi peluang oleh Allah SWT untuk sama-sama berada di halaqah ilmu. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam melaksanakan kebaikan, mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan ganjaran pahala dan Allah SWT merahmati kita setiap kita berada di bumi Allah Subhanahu taala ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi meneruskan pengajian kita menggunakan kitab Idaman Penuntut menghuraikan segala yang kusut. Mari sama-sama kita menggunakan majlis ilmu ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi daraini amin. Mandi sunat, betul tak? Mandi sunat, ya. Mandi sunat pun banyak juga, iaitu yang pertama, mandi kerana hendak pergi sembahyang Jumaat. Mandi kerana hendak pergi sembahyang Jumaat. Kebanyakan mandi ni orang lelaki lah. Orang lelaki nak pergi sembahyang Jumaat. Hukum sembahyang Jumaat ni wajib. Wajib bagi orang lelaki yang bermustatin dan yang bermukim, yang telah cukup syarat lah, kecuali bagi orang musafir, orang yang ada keuzuran, itu lain. Kalau tak ada apa halangan, wajib, kata orang lelaki. Jadi mandi ni tak wajib, mandi ni sunat. Kita dah sebut dah lepas berkenaan dengan mandi wajib. Mandi wajib ni ada berapa sebab. Sebab apa diwajibkan mandi ke atasnya. Yang ini kita nak masuk, selain pada wajib, mandi sunat. Mandi sunat. Ada perkara-perkara yang disunatkan mandi. Banyak perkara disunatkan mandi, bukan sikit. Ni mandi pun dapat pahala. Mandi pun dapat pahala. Dapat pahala sunat. Yang pertama tadi, mandi kerana hendak pergi sembahyang Jumaat.
masuk waktunya mulai dari lepas subuh. Lepas subuh hari itu berkekalan ia hingga tiada harapan lagi hendak mengerjakannya. Tidak jadi pergi Jumaat. Maknanya sampailah selesai Jumaat. Ni sebelum pergi Jumaat. Kalau dia bermula daripada selepas pada subuh. Selepas pada subuh, kalau dia rasa dia nak niat untuk mandi hari Jumaat, waktu itulah bermula daripada lepas subuh sampailah dia pergi sembahyang Jumaat. Balik sembahyang Jumaat tu tak adalah mandi. Mandi dengan sebab nak sembahyang Jumaat, sebab sudah menunaikan solat Jumaat. Yang eloknya, afdalnya tak kala hampir hendak pergi. Hampir hendak pergi. Maksud hampir hendak pergi ni jangan kata hampir hendak pergi. Bukan hampir waktu nak masuk Jumaat. Bukan hampir dekat-dekat masuk Jumaat. Itu waktu afdal. Bukan kira situ. Dia kira time kita pergi tu bila? Kalau kita pergi tu awal, time itulah awal. Awal mandi. Kalau kita pergi lewat, jadi mandi tu lewat. Jadi pahala pula dia berkait dengan pahala pergi Jumaat. Pahala datang awal atau datang lewat. Siapa datang awal, dalam hadis Nabi sebut, dia dapat ganjaran seekor unta. Kemudian barulah seterusnya kibas, kemudian ayam, dapat yang akhir saya dapat telur. Lepas telur tak ada apa dapat. Itu kalau pergi lewat sangat, orang dah baca khutbah baru dia pergi. Bukan bermaksud pergi tu melambat-lambatkan pergi sebab nak mandi. Nak mandi hari Jumaat. Jadi mandi Jumaat tu dia nak pergi awal, dia mandi. Mandi niat, mandi kerana nak pergi menunaikan solat Jumaat. Ataupun mandi kerana mandi sunat Jumaat. Jadi elok pergi awal. Orang lelaki elok pergi awal. Pergi awal ke masjid. Sebelum pergi tu mandi. Sebelum pergi tu mandi. Dikira hampir hendak pergi. Bukan hampir hendak masuk waktu Jumaat. Ataupun hampir hendak sembahyang Jumaat. Itu yang pergi lewat. Kemudian yang kedua, mandi kerana menyambut hari raya. Mandi kerana menyambut hari raya. Hari raya 2 kali. Dalam setahun 2 kali. Hari raya fitri, atau kita panggil sebagai hari raya puasa. Sebab ada bulan puasa. Sebelum tu ada bulan puasa Ramadan, kemudian masuk Syawal. Kita panggil hari raya puasa. Dan satu lagi, Raya Adha. Raya Adha. Sebab apa Adha? Adha ni sembelihan. Jadi sempena dengan kita berkorban. Mengorbankan binatang ternakan. Dan juga kalau yang tak berkorban tu dia menghayati peristiwa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS, peristiwa itu berkaitan dengan hari raya Aidil Adha. Sama ada hendak pergi sembahyang, pergi sembahyang raya, sama ada orang nak pergi sembahyang disunatkan mandi, atau tidak, ataupun dia tak pergi sembahyang, ataupun dia duduk rumah tapi dia ambil sunat mandi hari raya, sempena hari raya, ambil kesempatan. Bukan hanya orang lelaki pergi masjid, orang perempuan pun boleh, tak pergi masjid pun boleh ambil pahala sembahyang pula, ambil pahala mandi, mandi sunat hari raya. Kalau tak dapat sembahyang berjemaah,
Kalau tak dapat semayang jemaah, semayanglah di rumah, tak apa. Semayang di rumah. Jangan dah terlepas rugi aku tak dapat semayang raya. Kalau tak dapat berjemaah, semayanglah sendiri, semayang seorang. Waktu tu ada, boleh solat. Bukan hanya nak pergi masjid, nak kejar jemaah aja. Sebenarnya bukan nak kejar jemaah. Sebenarnya nak tayang baju raya. Nak tayang baju raya, baju baru, semua nak semayang raya. Ada pernah berlaku. Ialah tempat kita pernah berlaku. Raya hari Jumaat. Penuh lah raya tu. Semayang raya. Bila semayang Jumaat tu, banyak kurang. Memanglah orang perempuan tak pergi. Tak pergi. Tapi banyak kurangnya. Banyak kurang. Mana orang jantan tadi ramai semayang raya tadi. Dah tinggal sikit. Sikit sangat. Padahal semayang Jumaat tu, itu lagi wajib. Ini semayang raya tu yang dia faham wajib. Sebab nak tayang baju pagi tu. Kalau semayang Jumaat tu, baju tu mungkin dah busuk apa kan. Dia kata tak apa, tak payah, pagi tadi dah pergi dah semayang raya. Masuk waktunya, waktu mandi. Masuk waktunya mandi dari semenjak tengah malam. Tengah malam itu hingga masuk matahari. Kiranya tengah malam tu masuk, tapi takkan kita nak mandi malam, tengah-tengah malam. Maknanya kita tangguhkan, kita mandi pagi esok. Tapi dia waktu dia. Dia beritahu waktu, bermula waktu. Boleh mandi. Yang eloknya dilakukan lepas terbit fajar. Lepas terbit fajar. Terbit fajar ni waktu subuh lah. Lepas subuh tu boleh. Masuk subuh tu boleh semayang pula. Mandi sunat hari raya. Tak kira semayang hari raya hari raya puasa ataupun hari raya Aidil-Adha. Kalau takbir raya Adha kan, hari Arafah tu dah boleh start takbir kan. Hari Arafah tu boleh. Dari subuh tu boleh ni kan. Boleh. Lepas subuh. Itu dikira hari wukuf. 9. Sini rasa macam pelik tu lah. Ini sebab dia orang samakan dengan takbir hari raya Aidilfitri. Itu orang kata sama. Orang kiranya masuk maghrib baru start takbir. Ni hari wukuf dah start takbir. Nanti kita ada masuk dalamnya disebut. Itu bab hari raya lah. Bab takbir tu bermula hari wukuf. Waktu subuh tu dikira hari. Hari wukuf. Bukan kira hari. Malah kita tak raya lagi, tapi boleh disunatkan lepas subuh tu takbir. Sampai hari tasyrik. Asar tu last lah. Asar tu last takbir. Hari tasyrik tu. Kalau ni takbir raya Aidilfitri, dah habis semayang dia takbir lah, tu mana dia tak takbir lah. Lepas habis semayang sunat hari raya. Lepas habis sunat takbir. Takbir hari raya puasa tak boleh. Lepas habis semayang tak boleh. Dia tangkap itu tempoh je. Lepas bukan habis semayang raya. Masa imam takbiratul ihram tu, itu dah tak boleh lah. Angkat takbiratul ihram tu dah tak boleh lah. Lepas pada tu tak boleh. Tak sabar nak raya. Sabar dulu. Puasa boleh. Kemudian yang ketiga, mandi kerana hendak sembahyang minta hujan. Mandi kerana hendak sembahyang minta hujan. Ni hujan ni, kan? Hari hujan. Tak payah minta hujan lagi lah. Nanti lebat lagi hujan. Nanti kita ni lah,
Kita doa yang baiklah, mudah-mudahan hujan ni tak ada ribut lagi ya. Masuk waktunya pada orang yang hendak sembahyang seorang diri ialah apabila hendak sembahyang, apabila orang tu hendak sembahyang. Sebenarnya kalau orang seorang diri, dia buat sembahyang, minta hujan ni seorang diri. Sebelum dia sembahyang tu, dia mandilah. Itu bagi diri dia. Dan pada orang yang hendak sembahyang berjemaah. Orang yang hendak sembahyang berjemaah. Jemaah ni kena berkumpul di padang. Bukan buat di dalam masjid ataupun dalam bangunan. Sembahyang minta hujan ni kena sembahyang di tempat yang lapang. Cari padang ke, disunatkan bawa binatang ternakan sekali. Waktu sembahyang tu dikira waktunya apabila orang ramai telah berkumpul dan habis waktunya apabila selesai sembahyang. Waktu orang mula berkumpul tu dah boleh dah. Boleh dah mandi. Mandi sunat. Sunat minta hujan. Habis waktunya selesai. Selesai sembahyang. Selesai sembahyang tu habislah. Kemudian yang keempat. Mandi kerana gerhana matahari dan gerhana bulan. Kusuf dan khusuf. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini sunat mandi. Masuk waktunya apabila mulai salah satu daripada keduanya berubah. Dan habis waktunya apabila telah sampai cerahnya. Waktu bermula ni waktu mula gerhana. Waktu mula gerhana. Tak kira gerhana penuh ke, gerhana separa ke, apa lagi nama gerhana. Kita dah berapa kali gerhana dah. Berapa kali gerhana. Maknanya ada pengalaman tu ada. Siapa yang ambil kesempatan yang menunaikan solat gerhana, dia kaedah semayang tu nampaklah gambaran macam mana. Jadi disunatkan mandi. Disunatkan mandi. Kalau gerhana dia mudah lah. TV ada bagi tahu apa kan. Mula gerhana daripada itu. Mula gerhana itulah boleh dah solat gerhana. Habis waktu gerhana. Pukul apa habis waktu? Dia beza gerhana matahari siang, gerhana bulan malam. Gerhana ni nak maknanya berlaku sesuatu itu kerana kehebatan kekuasaan Allah SWT yang menciptakan perkara tersebutlah. Berlaku perkara tersebut bukannya andai orang kata ada berlaku benda tak baik lah, benda tak elok lah, ini alamat tak baik, tidak. Itu sebenarnya satu perkara yang bukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala buat sesuatu tu supaya kita ambil iktibar, ambil pengajaran di sebalik berlakunya perkara tersebut. Ini ambil apa? Telur. Ambil telur letaknya dekat apa letak dekat tempat yang rata kan. Telur tu kata waktu gerhana dia kata telur tu terpacak dia tak jatuh. Ini tak ada koja, orang suruh semayang, dia kira telur. Kemudian jim, mandi kerana lepas memandikan mayat. Mandi kerana lepas memandikan mayat. Ini sunat. Lepas kita mandikan mayat. Sebab orang urus mayat letih. Penat. Penat. Pengalaman tadi sikit-sikit. Penat urus jenazah ni. Kita bukan mandi orang hidup. Kita mandi orang yang mati. Orang angkat lah apa. Jadi penat. Jadi mungkin yalah, nak bagi badan kita segar, disunatkan kita mandi.
Kemudian yang keberapa ni? Ca. 6. Mandi orang kafir setelah masuk Islam. Mandi orang kafir setelah masuk Islam. Ini sekiranya ia tiada berjunub, junub bersetubuh, atau datang haid, atau nifas, atau wiladah dalam masa kufurnya. Ni orang kafir. Orang kafir masuk Islam, kalau dia ni ada berjunub ataupun berhadas, kan? Kita katakan keluar, kalau yang dewasa ni, kalau orang yang biasa dia akan nak tak nak dia akan keluar benda tu, kan? Kalau orang lelaki, kalau orang perempuan bisa datang keadaan haid, ya. Kecuali kalau orang yang tak cukup umur, tak sampai umur baligh lagi, ya. Wajib bagi mereka mandi. Tapi kalau tak keluar benda-benda tu tak menghadapilah, sama ada berjunub, haid atau nifas atau wiladah, maka disunatkan. Disunatkan. Tapi biasanya orang masuk Islam ni kita suruh apa? Wajib bagi dia mandi. Wajib dia mandi. Ini sepakat ulama, muktamad, mengatakan wajib mandi. Ini kan bagi orang yang ni lah, kebiasaan dia akan keluar benda tu. Tapi yang dalam ni sunat mandi kalau dia tidak tak ada berjunub, tak ada haid, tak ada nifas, tak ada wiladah, dalam masa kafirnya. Sekiranya ada demikian itu, maka mandi itu adalah wajib, menurut qaul yang muktamad, qaul yang kuatlah, pandangan Imam Syafi'i. Setengah-setengah ulama ada mengatakan gugur hukum mandi itu apabila telah memeluk agama Islam. Pendapat ini dhaif, ini lemah lah. Tak payah kita ambil pandangan lemah, kita ambil pandangan yang kuat, mengatakan kalau perkara-perkara tersebut ada pada mereka waktu kafir, maka wajib mandi. Kalau tak ada, sunat, sunat mandi. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, mandi kerana hendak berihram, haji atau umrah. Orang yang pakai ihram ni pakai pakaian itulah. Kalau orang lelaki yang balut dengan 2 helai kain, satu dibalut pinggang lah, macam dibalut pinggang ni, macam pakai kepelekat tu, dan satu lagi diletakkan di atas bahu, di atas badan. Itu ihram. Sebelum nak pakai ihram disunatkan mandi, ya. Kita kadang ngantar ayah kita, atuk kita ke airport, ya. Ke airport KLIA tu, diorang nak kapal terbang diorang ni nak terus ke Jeddah, kemudian Jeddah nak masuk ke Mekah. Jadi diorang mandi siap-siap, dekat ni, dekat rumah. Elok mandi kat rumah, rumah anak di Kuala Lumpur lah. Nak mandi kat sini boleh juga, tapi biasanya dia ada transit di Kuala Lumpur dulu kan. Dia mandi dulu. Mandi sunat lah, sunat ihram. Nak mandi atas kapal terbang jangan. Air kapal terbang ni, dalam kapal terbang tak guna banyak air. Kencing berak pun dia pakai apa? Dia pakai sikit airnya, kan? Dia sikit dia bagi. Dia tu dia banyak tisu. Lap yang tisu. Lepas tu basuh sikit dengan air, buat syarat. Nak mandi dalam tu, jangan. Berat kapal terbang tu jatuh, jatuh ke bawah. Disunat mandi, mandi ihram. Atau kedua-duanya sekali, ataupun kedua-duanya sekali, atau nak buat haji dan umrah sekali, Kalau buat haji tu adalah nak buat haji dan umrah, haji tamattu, haji qiran, haji ifrad, atau ihram itlaq, atau ihram itlaq, ihram semata-mata, maknanya tak ada ditentukan haji ataupun umrah. Waktunya ialah apabila hendak berniat dan habis tempohnya. Apakah telah berniat? Tempohnya apakala telah berniat. Maknanya tempohnya sebelum sebelum berniat. Maksud berniat ni sebelum berniat
berniat ihram. Bukan sebelum pakai ihram, sebelum berniat ihram. Berniat ni kena dekat tempatnya, miqatnya. Miqatnya ada tempatnya. Tak boleh berniat pakai ihram dekat ni, dekat sini. Dia atas kapal terbang nanti dia akan lalu dekat apa namanya, tempat orang Malaysia apa nama? Qaunul Manazil. Qaunul Manazil. Dia banyak tempat miqat. Jalan Lam ada, Jufah ada. Kalau di sana di Mekah Hudaibiyah, Tanaim, ikut tempat lah, tempat kita. Di situ kita berniat ihram. Mandi sebelum daripada tu lagi. Disunatkan mandi sebelum tu. Dan habis tempoh apabila telah berniat. Ada lagi beberapa mandi sunat tiada disebutkan di sini. Kalau nak sebut juga boleh juga. Dia sebut ada berapa lagi. Mandi ketika masuk kota Mekah bagi orang ihram atau tidak. Mandi kalau orang yang masuk Mekah, sama ada dia buat ihram ataupun tidak, disunatkan mandi. Mandi kerana hendak wukuf di Arafah. Mandi kerana hendak bermalam di Muzdalifah. Mandi kerana hendak melontar di 3 jamrah pada 3 hari tasyrik. Banyak lagi mandi. Yang kita mandi hari-hari kat rumah tu, itu mandi sunat tu. Nak pergi semayang, mandi sebelum nak pergi semayang Zuhur, kita mandi, sunat. Mandi kan nak pergi semayang Asar, kita mandi. Kita mandi time itulah senang. Ingat time waktu nak semayang tu. Ataupun kalau badan kita kotor berkoja, sunat kita mandi. Niatlah mandi kerana nak bersihkan badan, dapat pahala sunat. Kerana dalam ini dia sebut beberapa mandi sunat saja, tapi banyak mandi sunat ni, banyak. Kita mandi hari-hari rumah tu mandi sunat lah. Ya. Boleh. 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 Boleh saja. Boleh nak ambil pahala. Boleh. Kerana mandi ni bersifat umum. Kita mandi kerana apa? Boleh. Asalkan mandi itu sunat. Macam raya dia tak pergi sembahyang raya. Kita nak mandi. Nak mandi sunat raya. Boleh. Bukan semestinya orang yang pergi sembahyang raya. Banyak lagi lah. Disebut sini banyak lagi. Kemudian tayamum dan syarat-syaratnya. Ada nak tanya pasal mandi ya? Tak ada. Ada masa lagi tak? Ada masa lagi kita sambung. Tayamum dan syarat-syaratnya. Perkataan tayamum itu asal maknanya qasad, sengaja. Maknanya qasad, sengaja. Firman Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Artinya janganlah kamu sengaja. Sengaja apa tu? Pilih, sengaja pilih yang hodoh-hodoh daripada harta kamu untuk memberi orang. Ini maknanya dia sudut bahasa. Maknanya dia sudut bahasa sengaja. Qasad. Kita kata qasad ni niat lah. Qasad niat, sengaja. Orang sama lah. Niat, qasad. Macam kita semayang kan, niat sahaja aku. Sahaja aku, itu qasad. Dan maknanya pada syarak iaitu menepuk debu. Di sudut ni faham. Maknanya syarak ni di sudut makna nak bagi faham kita. Pada syarak iaitu menepuk debu tanah.
ke muka dan 2 tangan, ganti daripada wuduk atau mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Ni diberi maksud menepuk debu tanah. Debu. Maknanya menepuk tu mesti debu tanah. Bukan tepung, bukan bedak. Tengoknya bedak. Bedak ada bedak dibuat dengan bedak. Tak boleh. Dia kena tanah, mesti daripada tanah. Adalah syarat meluluskan seseorang itu bertayamum 6 perkara. Ada 6 syarat yang membolehkan tayamum. Yang pertama, ada uzur dengan sebab musafir dalam perjalanan atau sakit. Sebab musafir atau sakit, ini bolehlah rosah. Dia boleh bertayamum. Maksudnya syarat membolehkan seseorang itu bertayamum mahu ada 2 sebab. Yang pertama, tiada air, sama ada dalam perjalanan atau dalam kampung. Dia musafir, tak ada air. Tempat yang berhenti tak ada air. Waktu semayang dah masuk, air tak ada. R&R tak ada. Masjid pun tak ada, rumah orang pun tak ada. Entah mana tempat dia pergi. Padang pasir mana, tak ada air. Jadi semayanglah, dia nak semayang, pakailah tayamum. Disebut khas musafir kerana biasa dalam masa itu payah dapat air. Kerana orang musafir orang dulu-dulu lah. Sekarang senang. Sekarang senang, tempat kita tak ada masalah air. Ada negara-negara yang susah. Contoh di Afrika ke, di tempat-tempat yang kering, sungai pun tak pernah ada. Jadi keadaan mereka tu boleh. Yang kedua, sakit. Sakit tak boleh kena air bagaimana dinyatakan dalam syarat yang keempat. Sebab sakit. Ini bukan tak ada air. Air ada tapi tak boleh kena air. Sakit, tak boleh kena air. Kalau kena air habis. Habis anggotanya. Jadi apa? Kalau luka jadi busuk. Jadi ataupun dagingnya jadi getak-getak ke apa ke. Tak boleh. Bersimen, simen tu cair lah simen tu. Tak boleh. Sebab sakit. Yang kedua, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Syaratnya mesti masuk waktu sembahyang. Syarat pertama ni musafir atau sakit. Sakit uzur, tak boleh kena air. Yang kedua, mesti masuk waktu sembahyang. Yakin. Itu sama juga. Syarat menunaikan sembahyang sama juga. Mesti yakin masuk waktu. Kalau kita rasa-rasa, tak boleh rasa-rasa. Tak boleh rasa-rasa. Mesti yakin. Ini bukan nak sembahyang, ini nak ambil tayamum, nak menepuk debu tayamum. Kalau wuduk tak apa. Kalau wuduk tak apa, wuduk setengah jam lagi, sejam lagi tak masuk waktu, kita boleh berwuduk. Ambil wuduk awal, duduk dalam masjid, tak apa. Tapi kalau tayamum ni dia tak boleh. Tayamum ni dia kena masuk waktu baru boleh bertayamum. Kalau tayamum sebelum masuk waktu tak boleh. Tak sah tayamum. Tak kena tempat. Tak kena tempat. Semayang kena ikut waktu. Kecuali semayang qada, jangan dah luput. Bulan Ramadan, bulan puasa, kita tak masuk di bulan puasa. Kita nak puasa Ramadan, nak puasa awal lah. Cepat sikit rayanya. Boleh tak? Tak boleh. Melainkan dia puasa ganti. Itu boleh. Atau puasa sunat. Dari itu tidak sah tayamum bagi orang yang syak. Adakah sudah masuk waktu atau belum? Atau dia tak boleh syak. Tengok jam. Tengok waktu solat. Waktu semayang. Pukul apa masuk. Betul yakin dah masuk waktu. Yakin barulah boleh bertayamum. Sekalipun kebetulan sudah masuk waktu. Sekalipun kebetulan. Sekalipun kebetulan. Maksudnya
maknanya dah masuk waktu tapi kan, tapi benda tu macam mananya, kebetulan, maknanya tak yakin lah, tak yakin betul-betul masuk. Yang ketiga, mencari air lebih dahulu di mana tempat ia berada dari kawan-kawannya, dan dikeliling tempat itu yang diagakkan ada air sejauh sampai didengar suara menjerit. Yang ketiga, syarat mesti cari air dulu. Mesti cari air. Air tak faham tak? Air. Cari air dulu bagi jumpa. Barulah dah tak jumpa lah, dah cari, baru boleh bertayamum. Tapi janganlah pula nyusahkan diri sampai nyusahkan diri kena terjun sungai. Sungai tengah dalam, terjun sungai, bahaya. Yang mana kita mampu lah, cari air dulu. Tak ada boleh bertayamum. Dan okay. Sejauh, maknanya jauhnya, orang tanya nak cari air ni jauh mana? Disebut jauh ni, cari dulu jauh sejauh suara kita sampai. Tapi bukan pakai mikrofon lah. Pakai mikrofon ni di seberang sana sampai suara. Macam kita menjerit, takat mana jauh suara kita sampai. Dekat itulah kita kena mencari air di keliling tu. Tak ada, barulah kita pergi boleh bertayamum. Ni ada motor, pergilah carilah keliling kampung ni. Yang keempat, uzur memakai air, umpama takut badannya jadi binasa atau hilang manfaat anggotanya, atau takut hendak pergi mengambil air disebabkan ada binatang buas atau ada musuh, atau takut hartanya kena curi atau kena rompak jika ditinggalkan. Uzur memakai air, uzur memakai sakit lah, kok badannya tak boleh kena air. Itu lebih kurang macam yang pertama tadi. Yang kelima, ada air di sisinya tetapi ia berhajat kepada air itu untuk minum bagi dirinya atau binatang peliharaannya sekalipun untuk masa akan datang. Ada air tapi air yang disimpan, simpan untuk keperluan, untuk minum, untuk apa, ambil untuk keperluan dia lah, minuman dia, minuman binatang, untuk mandi sikit-sikit. Tapi untuk ambil wuduk ni tak cukup. Bukan tak cukup, tapi keperluan tu lebih pada yang penting lagi. Jadi dia boleh bertayamum. Pernah suatu ketika saya musafir dengan kawan saya, naik bas. Naik bas, perjalanan tu jauh. Perjalanan tu jauh. RNR ni tak ada lah, jauh tengah padang pasir. Tapi jalan ni lah, jalan macam kita lah, jalan highway padang pasir. Tak ada rumah, tak ada perhentian. Waktu subuh ni nak habis ni, macam mana ni kita berhentilah. Dalam bonet bas tu banyak air, tapi air untuk minum, keperluan minum. Tak apalah, kita pernah mengaji, air yang ada ni untuk keperluan minum kita tak payah ambil buat air semayang. Ingat senang, 50 orang nak ambil buat air semayang. Habis air tu, nak kena beli pula, payah pula. Jadi semua sepakat, ketua rombongan kata kita bertayamum. Tayamum lah. Pasal padang pasir senang, tayamum. Semayang subuh. Semayang subuh tepi jalan. Itu ada hajat, ada keperluan lain. Yang terakhir, yang keenam, tanah yang suci berdebu tiada mustakmal, termasuklah segala jenis tanah sekalipun tanah kerana ubat, seperti batu, kayu yang ditumbuk dan yang dibakar selagi belum jadi abu. Maka tiada sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan kapur, debu tembikar, pasir yang tiada berdebu,
Dia nak berdebu. Berdebu daripada tanah. Sama ada daripada batu. Batu yang ditumbuk ataupun yang dibakar. Apabila berlaku pada seseorang uzur dengan sebab tiada air atau sakit, dan ada syarat-syarat yang lain itu, apabila ia hendak sembahyang, wajib ia bertayamum kerana mandi hadas jika ada, dan kerana wuduk ganti daripada air untuk mengharuskan sembahyang, dan seumpama sahaja tidak untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi kalau masalah hadas, orang yang berhadas dia kena bertayamum menggantikan hadas. Mandi hadas. Dia nak semayang, dia kena bertayamum kali yang kedua untuk membolehkan dia semayang. Mandi dua kali tayamum hanya satu untuk perkara fardu atau perkara wajib saja. Tapi kalau dah ada air, dia kena mandilah. Dia kena mandi balik. Tapi solat tak payah ulang lah. Solat tu dah lepas. Dia kena mandi balik. Wallahu ta'ala. Kalau ada persoalan, insya-Allah kita sambung. Bila-bila lah yang akan datang. Bulan depan tak ada. Tak ada cuti masuk Ramadan. Lepas raya. Wallahu alam. Kalau ada soalan, Tak ada, elok itu tutup. Jadi mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian pada malam ni. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang lemah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fil mulki mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma futal 'arifin warzuqna faman nabina wa dhal musali wal hamdaka bil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum.